Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab jadual berkala unsur. Yang di mana dalam jadual berkala unsur ni, seperti yang sedia maklum, saya dah terangkan berkenaan dengan kumpulan 1 iaitu kumpulan yang reaktif dan kumpulan 17 iaitu halogen. Okay, hari ini kita akan tumpukan kepada eksperimen, di mana eksperimen kumpulan 1 iaitu dengan air, di mana selalunya eksperimen ini oleh guru sebagai satu tetapi disebabkan ke sekolah untuk lakukan demonstrasi, jadi saya memilih untuk menekan app saya ini untuk diterang untuk faham dengan eksperimen di antara logam kumpulan 1 dengan air. Okey, kita masuk ke dalam bab jadual berkala. Mengkaji kreatif unsur kumpulan 1 dengan air, iaitu saya ingatkan kembali logam kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali. Jadi para pelajar boleh juga merujuk buku teks ataupun buku rujukan untuk memastikan pelajar masih boleh refresh lagi pembelajaran yang lepas berkenaan dengan logam kumpulan 1. Apa tindak balas dia dengan air, bagaimana ianya berlaku, apa produk ataupun hasil yang berlaku selepas terjadinya tindak balas di antara logam alkali dengan air. Okey, di sini saya dah sediakan bermula daripada pernyataan masalah, hipotesis, ada kat sini pemboleh ubah, radas bahan, prosedur, pemerhatian, kesimpulan, isi data. Tetapi saya hari ini nak merujuk kepada radas bahan dan prosedur sahaja, sehingga prosedur sahaja. Pemerhatian dan isi data, saya ingin pelajar ramalkan sendiri apa yang berlaku dalam eksperimen ini. Maksudnya, atas kemahiran pelajar untuk melakukan ataupun membuat ramalan berdasarkan teori-teori yang saya dah bagi sebelum ni, iaitu apabila semakin menuruni kumpulan 1, logam unsur, iaitu logam unsur kumpulan 1 semakin reaktif. Ini bermaksud tindak balas di antara logam kumpulan 1 dengan air semakin reaktif. Okey, kita tengok pernyataan masalah terlebih dahulu. Okey, bagaimanakah kreatifan unsur kumpulan 1 berubah apabila bertindak balas dengan air? Okey, jadi kita tengok kat sini hipotesis. Apabila menuruni kumpulan 1, tindak balas antara logam alkali dengan air semakin reaktif. Ini berdasarkan teori yang pembelajaran lepas. Semakin menuruni kumpulan 1, semakin reaktif satu logam unsur. Okey, kita tengok sini dalam eksperimen ni, kita tengok pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah yang kita manipulasikan, yang kita ubah-ubah adalah jenis logam alkali, iaitu kita akan pakai lithium, natrium dan kalium. Bergerak balas adalah kereaktifan logam terhadap air, kereaktifan logam alkali terhadap air, dan dimalarkan adalah isi pandu air, saiz logam dan lesai logam alkali. Dan ingin saya tekankan kat sini, selalunya bila kita nak buat eksperimen, mestilah ada langkah berjaga-jaga dan kita mesti berhati-hati untuk memastikan eksperimen kita ni tidak berlakunya sebarang kemalangan ataupun kecelakaan ketika melakukan eksperimen. Selalunya eksperimen ni kita akan pakai glove, sarung tangan, dan selalunya dijalankan oleh guru saja. Kita tak benarkan pelajar untuk buat, tapi untuk cuba-cuba potong tu cikgu bagilah. Okey, contohnya kat sini kita tengok radas bahan. Apa radas dan bahan yang kita pakai kat sini? Besen, pisau, forceps, air suling ataupun air biasa pun boleh sebenarnya. Tapi kalau sebab air suling nak perlukan kuantiti yang banyak, tak ada masalah. Tapi kalau untuk air biasa, air suling guna air botol tu pun dah boleh sebenarnya. Sebab dia masih lagi air suling, air botol tu. Maksud dia kalau nak pakai bekas besen yang kecil tu pun sebenarnya dah memadai. Kalau dalam makmal tu selalunya kita mempunyai besen yang agak besar. Okay, kertas litmus merah, ketulan kecil lithium, natrium dan kalium, kertas teras. Okey, kita tengok prosedur. Okay. Apa yang saya cuba tekan kat sini adalah cara bagaimana ianya dilakukan dalam makmal. Ketulan lithium dikeluarkan dari botol dengan menggunakan forceps. Okay, ini botol reagent untuk sedia maklum. Di dalam botol reagent ni ada minyak parafin. Dan kenapa ada minyak parafin dalam botol ni? Kita keluarkan lithium daripada minyak parafin. Minyak parafin ni untuk melindungi
logam alkali yang sangat reaktif ni daripada teroksida dengan udara yang di luar. Jadi memang kita kena simpan dia in a proper way untuk pastikan dia tidak teroksida ataupun nanti tak boleh guna dah. Memang sangat reaktif logam ni. Apa bukti dia sangat reaktif? Nanti kita akan letak dia dalam air. Okay, seterusnya, sebelum kita letakkan dalam air, satu cebisan kecil lithium dipotong dengan menggunakan pisau. Ni pisau. Lalu dalam makmal kita pakai pisau belik ataupun pisau yang kecil itulah. So kita potong hingga menjadi cebisan yang kecil. Okay, seterusnya, minyak parafin pada permukaan lithium dikeringkan dengan menggunakan kertas turas. Kertas turas, kita lap dengan kertas turas lithium ni, dan sebelum kita pastikan tak ada minyak-minyak, kita pastikan minyak-minyak tu tak ada kat kertas turas ni, kita golek-golekkan dia atas kertas turas ni dan baru kita letak dalam besen. Kita perhatikan kat sini pergerakan dia. Cuba tengok betul-betul pergerakan lithium ni macam mana. Dan kamu perasan seperti ada gas keluar. Sebenarnya kalau kita buat eksperimen kat mamal, dia ada keluar bunyi hiss macam tu. Maksudnya ada berlakunya pengeluaran gas, pembebasan gas kat sini. Dengan menggunakan forceps, potongan lithium diletakkan ke dalam sebuah besen yang berisi air soding separuh penuh. So kita tengok kat sini apa yang berlaku, iaitu pembebasan gas, dan pada masa yang sama lithium tadi bergerak macam tu. Okey, seterusnya, lepas dah habis bertindak balas, masukkan kertas litmus merah. Ini menandakan larutan yang terhasil selepas tindak balas adalah larutan alkali. Ini dari segi inference dia lah. Pemerhatian ni kita nampak kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Dan inference yang kita boleh dapat daripada sini, larutan yang terhasil selepas tindak balas logam alkali dengan air adalah larutan alkali. Okey, seterusnya, maksudnya semua perubahan yang berlaku dicatatkan. Apa perubahan yang berlaku tadi yang kamu nampak? Lithium bergerak, keluarkan bunyi hiss, dan kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Semua pemerhatian tu dicatatkan. Maksud dia selepas ini kita ulang eksperimen pun pemerhatian tersebut dicatatkan. Langkah 1 hingga 6 diulang dengan menggunakan potongan natrium dan kalium untuk menggantikan lithium. Ini bermaksud kamu kena ramal apa yang berlaku. Dekat sini saya tak nak tunjuk natrium dan kalium bagaimana ianya bergerak. Okay, nanti kita buka sekolah ke ataupun di video pembelajaran seterusnya saya akan tunjuk natrium dan kalium bergerak tu macam mana. Saya akan bagi real footage ke ataupun contoh demonstrasi daripada guru-guru lain yang saya boleh dapat link ataupun pautan, dan saya akan tunjukkan kepada para pelajar. Jadi sebelum tu saya nak minta para pelajar untuk ramalkan apa yang berlaku sekiranya saya letakkan pada air dengan menggunakan natrium dan kalium. Tapi kalau mengikut teori, semakin menuruni kumpulan 1, semakin reaktif logam unsur bertindak balas dengan air. Jadi kita akan tengok dari segi logam-logam tadi bertindak balas, macam mana berlakunya perubahan terhadap kecergasan apabila logam-logam tadi bertindak balas dengan air. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi di kelas pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.